Okey, soalan-soalan daripada bab 5 ini, okey, iaitu berkaitan dengan okey penguasaan okey grup di Sarawak. Baik. Jika jika kamu diberi soalan ini dalam peperiksaan, bagaimana nak jawab soalan ini? Okey. Jika diberi soalan ini, okey, apakah tindakan yang kamu perlu buat? Pertama sekali, iaitu baca soalan. Okey, contohnya, James Brooke menggunakan kekuatan ketenteraan untuk menguasai Sarawak. Bincangkan. So, apa yang patut kamu buat ialah kamu kena bulatkan, okey, iaitu keywords, kata kunci soalan, iaitu kekuatan ketenteraan. Oh, James Brooke menggunakan kekuatan ketenteraan untuk menguasai Sarawak. Okey, James Brooke menggunakan kekuatan ketenteraan. Bincangkan. Maknanya nak bincangkan ni sebenarnya, okey, nak beri jawapan apa, cikgu? Baik, kamu boleh okey terangkan tentang kekuatan ketenteraan James Brooke itu. Baik. So, apakah kekuatan ketenteraan itu? Kita bila tengok nak jawab tu, kita kena tengok okey markah yang diberi. Markah yang disediakan adalah 3 markah. Bila 3 markah, kita kena berikan 3 isi. Sama ada 3-3 itu 3 fakta ke, okey, sama ada 2 fakta 1 huraian ke, okey, mana-mana pun boleh. Ataupun kamu nak bagi 3 fakta terus pun boleh. Tak ada masalah. Jadi, bila kamu dah dapat sini, kamu terus sketch kamu punya jawapan. Okey, maknanya sketch kamu punya jawapan, iaitu kamu tahu bahawa okey, James Brooke menggunakan kekuatan apa? Iaitu Angkatan Tentera Laut British. Betul? Menggunakan Angkatan Tentera Laut British. Kemudian, okey, apa lagi? Okey, satu lagi iaitu dia menggunakan okey kapal. Kapal bernama apa? Siapa tahu? Okey, kapal apa? Siapa tahu? Kapal wap. Nama kapal tu HMS Dido, betul? Ya, HMS Dido. Ya, ship Mat? Banyak kan kau. Okey. So, Angkatan Tentera Laut British. Okey, kemudian BM ke BI? BM. Okey, so BM lah pandai. Okey, jadi kapal HMS Dido dan kesannya apa yang berlaku? Okey, iaitu James Brooke telah berjaya untuk apa? Untuk okey mengatasi penentangan okey penduduk tempatan. Okey, di mana? Okey, di Sungai Saribas. So, ini 3 poin yang penting yang melayakkan kamu untuk dapat 3 markah. Okey. Jadi, bila kamu dah sketch jawapan kamu, oh ada 3 ni. Okey, terus kamu bina ayat jawapan. Iaitu, ayat jawapannya adalah, kita ambil daripada ayat soalan, James Brooke okey menggunakan kekuatan ketenteraan okey untuk menguasai Sarawak. Okey. James Brooke menggunakan kekuatan ketenteraan untuk menguasai Sarawak dengan terus kita masuk dengan bantuan. Okey, dengan bantuan Angkatan Tentera Laut British. Titik. Dengan bantuan Angkatan Tentera Laut British. Kemudian HMS Dido tu kapal tentera, cikgu? Ya, betul. Jadi kita boleh tulis lagi iaitu Angkatan Tentera ini, kita boleh tulis Angkatan Tentera Laut ini memiliki kapal HMS Dido yang banyak membantu
Okey, membantu mengatasi penentangan. Okey, penentangan penduduk tempatan di Sungai Saribas. Okey. Okey. So, dengan cara ini ya, kita dapat menjawab soalan ini dengan markah yang penuh. Jadi ini cara dia. Okey, ini caranya bagaimana untuk mendapat jawapan yang penuh bagi soalan ini. Dapat tak? Dapat ke tak dapat ini? Ini orang ya, dapat ke tak dapat ini? Dapat. Ah, Baik, bagus. Kepada mana-mana pelajar yang nak salin, boleh salin. Sedap saya makan, cikgu. Tak baik tau, Mar. Kau kalau makan pun ajaklah kawan-kawan lain. Ada ke kamu ni seorang-seorang je? Tak sempat breakfast. It's okay. Okay, dapat ya? Kalau dapat, kita nak pergi kepada soalan yang kedua. Baru bangun tidur, cikgu. Allah. Okey. Kalau dah siap salin, tulis dah. Okey, dah siap salin, tulis dah di Zoom chat tu. Okey, baik, bagus Zahra. Okey. Belum? Sila. Okey, salin. Okey, sebab itu, okey, mulai hari ini, okey, cikgu telah bagi tahu kan bahawa kita nak buat sedikit latihan setiap minggu. Supaya kita semua akan dapat mahir dalam menjawab soalan-soalan esei, soalan-soalan struktur. Okay, itu paling penting. Sungai yang ada ombak, Sungai Rajang. Sungai Rajang. Yang ada ombak tu. Itu Sungai Rajang. Sarawak banyak sungai. Sungai Rajang, Sungai Saribas, Sungai Baram, Sungai... Apa lagi? Banyak, memang banyak. Ya, memang banyak. Okey. Baik. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Boleh kita nak pergi kepada soalan yang kedua. Cikgu, kapal HMS Dido ni dikira fakta kehuraian. Okey. Kapal HMS Dido ni sebenarnya dikira sebagai huraian. Iaitu sebenarnya dikira sebagai contoh lah. Dia huraian dan contoh. Contoh kapalnya iaitu kapal HMS Dido. Tapi tak ada masalah pun. Yang penting kamu bagi je huraian ke fakta ke. Okey, insyaAllah akan membawa markah. Baik. Soalan yang kedua kita tengok di sini. Mengapakah sungai di Sarawak sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Sarawak? Okey, iaitu mengapakah sungai. Okey, ingat kata kunci dia mengapa. Maknanya kita kena beri sebab-sebab. Mengapakah sungai di Sarawak? Sungai di Sarawak sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Sarawak. Soalan dia mengapa? Baik, bila kita dah tahu kata kunci, maka kita tengok peruntukan markah. Berapa? 4 markah. So, strategi kita macam biasa, 4 markah adalah kita akan buat 2 fakta dan juga 2 huraian. 2 fakta, 2 huraian. So, kita kena mula berikan dengan fakta. Ingat kita kadang-kadang kalau cari ni jawapan ini, soalan ini, untuk jawapan bagi soalan ini, kamu kadang-kadang tak jumpa dia dalam buku teks. Tak ada pun tulis, inilah dia soalan kebat. Kalau jawapan tak ada dalam buku teks, itu memang kebat. Jadi mana nak dapat jawapan, cikgu? Kamu pernah belajar di geografi,
Okey. Okey, di geografi, di sains dan sebagainya tentang kepentingan Sarawak. Masukkan maklumat daripada geografi, maklumat daripada sains untuk menjawab soalan sejarah. Itu hebat. Itulah dia hebat. Gunakan pengetahuan yang lain. Jadi, kalau kita kata mengapa sungai di Sarawak sangat penting dalam kehidupan, kita tahu bahawa sungai dalam geografi, kita tahu bahawa sungai ini sesuai untuk apa? Iaitu sebagai alat pengangkutan, dan perhubungan. Itu yang pertama, alat pengangkutan dan perhubungan. So, ini fakta. So kita boleh tulis ini adalah fakta satu. Alat pengangkutan dan perhubungan. Huraiannya cikgu, kita just explain lah. Maknanya kalau alat pengangkutan maknanya apa? Kita tahu bahawa sungai ini di Sarawak menjadi alat perhubungan untuk iaitu untuk pergerakan pergerakan penduduk tempatan. Pergerakan penduduk tempatan dari satu tempat ke tempat lain. Itu je. Ini cikgu, mana datang ayat pergerakan penduduk tempatan dari satu tempat ke tempat lain? Kita fikir secara logik lah. Kalau pengangkutan, kita naik bot melalui sungai, kita nak pergi mana? Kita nak pergi tempat lain. Dari mana? Dari tempat lain. So, kita nak bergerak dari satu tempat ke tempat lain menggunakan sungai. Just kita guna ayat yang biasa, kita explain. Itu je. Jadi, tak perlu nak sakit-sakit kepala fikir apa benda nak huraikan. Tak payah. Kita fikir apa yang kita boleh bayangkan dan kemudian kita jawab. Itu je. Jadi, sebenarnya kebat ni memerlukan pemikiran yang sedikit cerdas lah untuk menjawab soalan tu. Baik. Fakta yang kedua pula. Kita tahu sungai juga penting untuk apa? Semua tahu bahawa sungai penting kerana membekalkan apa? Membekalkan sumber sumber protein. Ataupun sumber protein itu macam biasa sangat cikgu. Kita boleh buat apa? Iaitu sungai penting untuk kegunaan domestik. Apa itu kegunaan domestik? Iaitu kegunaan harian. Jadi kita boleh buat huraian dia, iaitu sungai digunakan untuk kita kata sebagai untuk tugasan harian. Untuk kegiatan harian. Kegiatan harian seperti membasuh, mencuci, masak, minum. Jadi kita kata sebagai untuk kegiatan harian ni seperti mencuci, masak dan minum. Ini juga adalah satu huraian. Baik. So bila kita dah dapat ayat ni, kita terus bina ayat jawapan. Mengapa sungai di Sarawak sangat penting? Macam biasa, kita akan ambil ayat soalan. Sungai di Sarawak sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Sarawak kerana. So, kita akan buat ayat, iaitu sungai di Sarawak sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kerana. Kerana kita sambung. Kerana sungai menjadi alat pengangkutan dan perhubungan. Perhubungan masyarakat. Titik. Jadi, kita boleh huraikan lagi. Iaitu pergerakan penduduk. Pergerakan penduduk, penduduk tempatan, dari satu tempat ke tempat lain
Gitu. Pergerakan penduduk tempatan dari satu tempat ke tempat lain, okey, kerap menggunakan, menggunakan, jalan sungai. Kita kata sebagai jalan sungai lah. Ah, so, ini adalah cara bagaimana untuk kita membina ayat, fakta dan juga huraian. Baik. Kemudian kita teruskan dengan fakta yang kedua. Baik. Selalu cikgu sarankan kalau nak masuk fakta kedua, jangan kamu sambung selepas huraian yang pertama tu. Kamu jangan sambung dekat sini. No. Okey, sebaik-baiknya kamu skip dan mulakan perenggan baharu. Kenapa? Memudahkan guru kamu untuk menanda. So, bila dia nampak senangnya ada susunan perenggan jawapan, maka mudah untuk diberi markah. Sebab ini penting. Baik. So, kalau kita lihat seterusnya, so cikgu macam mana kita nak buat perenggan baru? Kita mulakan dengan penanda wacana. Selain itu, kita ambil balik. Sungai di Sarawak sangat penting. Untuk kita terus sambung kepada fakta untuk kegunaan domestik penduduk. Penduduk tempatan. Yang penduduk tempatan tu cikgu tambahkanlah. Kegunaan domestik penduduk tempatan. Maknanya kegunaan harian untuk penduduk-penduduk tempatan. Kemudian kita masukkan huraian. Kegiatan seperti kegiatan harian. Seperti mencuci, masak ataupun kita minum, dan masak, banyak bergantung kepada sungai. Jadi so bila kita dah buat tu, kita letakkan kat sini. So cukup tak untuk 4 markah? Cukup. Cukup 4 markah. Dah. So sebenarnya cikgu nak bagi tahu bahawa soalan esei ke, soalan struktur ke, sebenarnya kamu semua boleh jawab. Cuma perlu yakin bila beri fakta dan huraian. Kalau dah siap bagi tahu ya. Kalau dah siap bagi tahu. Bagus Ariana. Bagus Ariana. Baik. Baik, Kisha. Baik. Ariana, Kisha. Kamu rasa dengan teknik cikgu ni iaitu at least berikan 2 soalan, kemudian kamu jawab setiap minggu. Is it okay? Is it good, Zahra? Is it kamu rasa ianya lebih baik? Baik Kisha. Bagus. Alhamdulillah Ariana. Sebab kita semakin lama semakin menghampiri peperiksaan. Jadi mau tak mau kita kena start practice. Start practice. Oh ya ke? Sebab DM saya kurang okey jawab soalan. Baik. Itu bagus. Bermakna sebenarnya bila kamu belajar cara menjawab soalan dalam sejarah, kamu juga boleh mahirkan diri untuk jawab soalan DM. Sebab sejarah dengan DM ni, dia punya cara menjawab dia lebih kurang sama. Dia lebih kurang sama. Cuma karangan tu memang lain lah kan. Karangan tu memang lain. Tapi
kalau soalan-soalan daripada kertas 1, okey, bahagian-bahagian yang tata bahasa ke ataupun bahagian-bahagian apa ni, prosa tradisional ke dan sebagainya tu, okey, itu memang kena menjawab dalam bentuk seperti ini. So, ini kita kata sebagai praktis untuk sejarah dan juga kamu dapat untuk praktis sebagai BM. Jadi itulah. Sebab tu ada parent tanya, cikgu tak ajar ke BM? Sebab biasanya cikgu sejarah ajar BM juga. Baik. Sebenarnya bukan cikgu tak nak ajar BM, tapi cikgu tak ada masa dah. Ruang-ruang kelas sudah tak ada dah. Dah penuh. Jadi cikgu buat je lah. Okay, apa yang ada cukup lah. Serahkanlah BM tu pada guru-guru pakar yang lain. Baik. Dah siap? Kalau dah, tulis dah. Luhawan, Erina, Ain. Ini bukan Abdul Rahman ni, ini Ain. Baik. Okey, terima kasih banyak Jasmine. Lain macam kau ni. Jasmine. Siap Ching Fu. Apa cikgu campur sifu ke apa? Okey. Baik. Okey, typo. Okey. Baik, Ahmad Danish dapat. Ahmad Danish dapat Anci. Ariana Arif. Dapat Okey. So dah siap. Okey, kalau dah siap, Iman Najmudin dapat dah? Dah dapat Alhamdulillah. Okey, baik, bagus. Rahimi, kau jangan tidur Rahimi. Dah dapat belum Rahimi? Okey. Ruqayyah. Okey, Sasi dapat Okey. Baik. So, itu berkaitan dengan cara kita untuk menjawab